Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur alhamdulillah kita dapat lagi bertemu, diberikan nafas, diberikan kesihatan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersiaran langsung satu majlis ilmu Bual Bicara Apa Kata Malaysia dengan tajuk Kesan dan Akibat Penghakiman Mahkamah dalam kes fitnah Apandi Ali versus Lim Kit Siang. Semua orang tahu kot Apandi Ali tu siapa dia. Seminggu dua ini cukup hangat. Apandi Ali, Apandi Ali, Apandi Ali, Apandi Ali. Okey, hari ni kita nak kupas pasal Apandi Ali. Begitu juga dengan apa benda yang Lim Kit Siang ni dengan Apandi Ali. Tak tahu timbul-timbul pula cerita Kit Siang dengan Apandi Ali. Apapun Haji, saya nak ingin mengucapkan kepada sahabat-sahabat kita. Wow, Zara Zia orang pertama komen hari ni. Apakah Waalaikumsalam Zara Zia, Muhammad Noor, Naim Zudin Tajuddin. Apa ni? Siapa pencipta lagu ni? Pencipta lagu ni Genji Baskers. Okey Haji, apa abang Haji? Alhamdulillah sihat. Hari ni kita macam janji ada kuning sikit. Boria Penang. Itulah pasal hari ni kami ada kuning sama dengan Inspirasi Channel punya color. Okey Haji. Tapi tak disponsor Inspirasi Channel. Itulah pasal lepas ni nak kena buat satu baju pula untuk kami orang ni. Okey Haji. Ya saya. Kenapa tajuk ini diangkat Haji? Baik. Sebenarnya walaupun tajuk ni merujuk kepada penghakiman berkaitan satu kes tindakan fitnah sivil antara Apandi Ali lawan Lim Kit Siang yang kita akan huraikan. Kita akan nampak dalam huraian kita nanti, saya percaya para penonton akan dapat lihat kaitan kes ini adalah secara terus dengan skandal 1MDB. Dan yang kedua, yang mempunyai kaitan secara langsung dengan bagaimanakah bekas pegawai negara pada masa itu Apandi Ali telah pun persembahkan dirinya di dalam mahkamah itu. Ya. Di mana secara ringkas tindakan ini adalah berkisar pada Apandi Ali menyaman Lim Kit Siang. Apandi Ali yang menyaman Lim Kit Siang? Ya. Di mana Lim Kit Siang telah membuat satu tulisan di blog dia dan kemudiannya dilaporkan oleh Malaysia Kini, dipetik dan dilaporkan oleh Malaysia Kini pada tahun 2019. Dan kandungan laporan itu secara ringkas atau tulisan Lim Kit Siang adalah berkaitan dengan skandal 1MDB di mana beliau mengatakan secara tak langsung dan secara langsung penglibatan Apandi Ali. Jadi Apandi Ali jadi tak puas hati bila dia baca benda ditulis tentang diri dia dan tuduhan berkaitan penglibatan dia. Jadi untuk cuba membersihkan namanya, seperti biasa bila orang mengatakan ini tak betul, maka dia wajib untuk mengambil tindakan fitnah. So dia filekan tindakan fitnah terhadap Lim Kit Siang, mengatakan kandungan laporan berkaitannya adalah tidak betul, tidak tepat. So bicara telah dijalankan. Dan pada tahun ini 23 hari bulan Mei tahun ini, mahkamah telah memberi keputusan di mana mahkamah telah menolak tuntutan tindakan fitnah sivil Apandi Ali terhadap Lim Kit Siang. Dalam bahasa mudahnya bermaksud mahkamah berpendapat segala pembelaan yang ditampilkan oleh Lim Kit Siang, iaitu Lim Kit Siang mengatakan justifikasi apa yang dikatakan itu benar, ada asas mahkamah berpendapat. Mahkamah juga mengatakan hak Lim Kit Siang untuk membuat kenyataan seperti itu sebab itu adalah perkara yang penting untuk negara, untuk rakyat faham. Itu pun mahkamah setuju. Dalam erti kata lain, mahkamah bersetuju bahawa kandungan kenyataan Lim Kit Siang itu bukan palsu. Bukan rekaan. Bukan rekaan. Sebab dalam fitnah ni, saya ambil contoh lah senang. Katalah Fazli satu hari benci dengan saya ke apa ke. Kata Hanif ni anak haram. Ni contoh ni. Contoh ni kadang-kadang orang kena faham. Okay. Nak faham kena bagi contoh yang terus masuk ke kepala. Hanif anak haram. Pahaman biasa masyarakat, anak haram bermaksud anak di luar nikah. Betul.
Jadi kalau saya kata itu palsu, saya anak dalam nikah, anak halal. Maka bila saya kata macam tu, bila saya saman saudara Fazli, peringkat awal saya kena tunjukkan secara ringkas bahawa saya anak halal. Macam mana saya akan tunjukkan? Saya akan bawa lah sijil lahir saya, surat anak saya, tunjuk siapa mak saya, bapa saya, dan saya akan bawa lah sijil pernikahan mereka. So asas kata saya anak halal yang difaham masyarakat telah ada. So awak pula kena tunjukkan kenapa awak mengatakan saya anak halal. Mampu Itu bergantung. Mungkin awak kata whatever lah sekadar kan. Awak nak cakap. Ataupun apa awak nak jelaskan, saya cakap dia anak haram dari sudut ini, bukan sudut itu. Itu untuk awak tampilkan. Betul. Selepas saya berjaya menunjukkan bahawa saya sebenarnya anak halal. Now, apa yang berlaku dalam kes Apandi Ali ni? Apandi Ali secara ringkas, bila dibaca alasan penghakiman yang dikeluarkan pada 21 Julai, 2 hari yang sudah, dikatakan 100 muka surat penghakiman yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mengatakan bahawa apabila Apandi Ali mengatakan bahawa dia betul dalam melaksanakan tugas dia secara khusus beberapa perkara. Nombor 1 berkaitan dengan pembersihan nama Najib Razak melalui sidang media 26 Januari 2016. Betul. Dikatakan Najib Razak tak terlibat dengan 1MDB. Itu apa dia cakap. So mahkamah kata berkaitan perkara ini Apandi Ali gagal menunjukkan bahawa dia telah menjalankan kerja dengan betul, dengan tepat. Dan secara logik apa yang patut dibuat oleh seorang peguam negara melalui keterangannya sendiri. Sebab bila dia saman fitnah, Apandi Ali kena masuk kotak saksi. Dia memberi keterangan angkat sumpah. Ditanya dulu oleh peguam dia, kemudian disoal balas oleh peguam Lim Kit Siang. Dan mahkamah di dalam penghakiman tersebut telah merujuk kepada pelbagai bahagian soal balas yang dikatakan melalui soalan ini. Contohnya saya ambil satulah ya. Dikatakan apabila ditanya berhubung dengan siasatan, Apandi Ali bercakap kononnya ada asas tentang derma Arab. Tapi dia sendiri mengatakan dan mengakui dalam soal balas bahawa tidak berjumpa dengan putera Arab tersebut. Jadi mahkamah kata, sebagai peguam negara, awak kena sahkan dulu, tentukan dulu, betul tak putera Arab tu wujud. Kalau awak sendiri mengatakan tak jumpa, tak wujud, maka macam mana awak nak selesaikan, nak rumuskan bahawa derma itu wujud? Jadi ini berlaku bukan di kedai kopi. Okay. Ini bukan berlaku di parlimen sekalipun. Ini berlaku melalui mulut Apandi Ali di dalam mahkamah. Angkat sumpah, bukan sembang di kantin mahkamah. Kenyataan ini, keterangan ini dalam alasan penghakiman adalah nilai dia terlampau tinggi. Ya. Dan kalau Apandi Ali telah didapati oleh mahkamah tidak dapat mengekalkan, tidak dapat mengukuhkan fakta bahawa kononnya dia kata dia betul untuk melepaskan Najib Razak, bagaimanakah ia menjadi fitnah? Tetapi pokoknya daripada rujukan kepada pelbagai perkara, mahkamah mengatakan keterangan Apandi Ali bercanggah antara satu keterangan dengan keterangan lain. Tidak masuk akal, tidak munasabah untuk seorang dalam kedudukan itu secara sambil lewa. Dia gunakan perkataan indifference, macam tidak ambil endah dengan tugas dia. Perkataan-perkataan itu digunakan terhadap Apandi Ali. Dan merumuskan bahawa Apandi Ali gagal untuk menunjukkan bahawa kandungan penulisan Lim Kit Siang yang dilaporkan oleh Malaysia Kini itu palsu. Tak ada asas. Ini penting. Dan oleh itulah perlu kita kupas. Kalau itu keputusan mahkamah, apakah dia kesan dan akibat daripada alasan penghakiman? Dan sebelum saya pergi kepada apa-apa soalan lanjut saudara Fazli, saya nak nyatakan di sini untuk berlaku adil berkaitan konsep perundangan dan kehakiman. Sememangnya Apandi Ali berhak merayu terhadap kekalahan dia di Mahkamah Tinggi. Dan ini maksudnya dia dah kalah kan ni? Dia dah kalah. Itu yang mahkamah perintahkan dia kena bayar kos kepada Lim Kit Siang. Mahkamah perintahkan dia bayar kos RM80,000 kepada Lim Kit Siang untuk cover
pembayaran kos atau bayaran guaman, sebahagian bayaran guaman kepada Peguam Lim Kit Siang. So dia dah kalah, tapi dia telah merayu ke Mahkamah Rayuan. Itu hak dia. Tapi pokok dia di sini, sehingga Mahkamah Rayuan mendengar whatever the keputusan Mahkamah Rayuan, alasan penghakiman ni adalah alasan penghakiman mahkamah. Macam saya cakap tadi, bukan saya nak berulang, bukan cakap kedai kopi, bukan tulisan di surat khabar, bukan blog Lim Kit Siang. Lagi sudah menjadi alasan penghakiman. Dan alasan penghakiman mesti mempunyai efek, impak dan kesan kepada sesuatu isu dalam tadbir urus negara selepas ianya telah pun dizahirkan secara baik, secara telus, secara jelas oleh Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi, telah dicetak, telah diedarkan menjadi sebahagian daripada arkaif dan rekod rayuan kelab. Ini bukan palsu, ini fakta. Dan inilah konsep perundangan dan kehakiman. So itulah sebabnya kita perlu bincang apakah dia kesan dan efek daripada pengumuman-pengumuman 100 muka surat. Tuan-tuan dan puan-puan boleh melayari internet, boleh memperolehi pautan yang akan kongsikan alasan penghakiman 100 muka surat dan boleh membacanya dengan jelas. Banyak benda, saya cuma sentuh 1-2 bahagian. Baik. Okey Haji. Wow, itu baru mukadimah. Mukadimah tapi ke arah apa itu isu sebenarnya antara Lim Kit Siang versus Apandi Ali. Jadi kita dah dengar alasan penghakiman pun walaupun tak banyak, tetapi saya nak pergi lagi ke alasan penghakiman. Di antara, Haji dah kupas tadi. Kan? Dah kupas panjang lebar. Lagi satu yang orang kesan, bagi saya kesan lah, bukan sorry. Kesan yang besar. Kita tahu Apandi Ali ni ialah dari dulu orang kenal dia pun kerana dia membersihkan Najib Razak itu sendiri. Kemudian kini timbul isu beliau dengan Tun Dr. Mahathir dalam pembatalan kan orang panggil jawatan beliau sebagai Peguam Negara sebelum ni. Kemudian datang pula pasal isu Pulau Batu Putih, dia pengurusi jawatan kuasa. Saya nak letak benda tu tepi dulu. Kesan paling besar yang Haji tengok dari sudut perundangan, dan dia juga dilantik ke beberapa jawatan kuasa terkini di bawah kerajaan Ismail Sabri. Saya nak Haji pergi dulu apa kesan yang impak kepada kita semua rakyat dan juga negara. Baik, sebelum saya menjawab soalan tentang kesan ataupun kesan dan akibatnya, ada satu lagi bahagian alasan penghakiman yang saya nak sentuh. Kalau kita masih ingat, pada 26 Januari 2016, selain daripada kononnya cuba membersihkan nama Najib Razak daripada skandal 1MDB, dia juga telah pun meminitkan pada kertas siasatan SPRM pada masa itu, NFA, yang bermaksud dalam bahasa Inggerisnya No Further Action. Itu adalah nota yang diletakkan apabila dimaksudkan fail itu ditutup, tiada tindakan lanjut. So dalam mahkamah, apabila keterangan diberi berkaitan perkara ini, mahkamah telah merumuskan kalau dia mengaku dia telah pun meminitkan no further action, maka tak boleh diterima kata-kata Afandi Ali bahawa kononnya dia masih membiarkan siasatan dibuka. Ya, Saudara Fadli? Apatah lagi ada saksi, salah seorang pegawai ahli panel penasihat SPRM, Peguam Lim Chi Wee, yang telah memberi keterangan bahawa mereka meminta Apandi Ali untuk teruskan siasatan, tapi dia tidak teruskan. Itu yang mahkamah mengatakan tidak masuk akal seorang peguam negara mengambil tindakan sewenang-wenangnya, tak berpandukan kepada prinsip-prinsip asas siasatan untuk dia sendiri bersihkan, tutup no further action, walaupun majlis penasihat minta untuk buka. Apa guna lepas tu awak mengatakan SPRM masih buka sebab awak dah kata no further action pun. Betul. So itu yang mahkamah kata tak masuk akal. Faham? Now, kesan dia pula. Pertama sekali, dari sudut perundangannya, daripada pembacaan penghakiman itu menampilkan suatu asas untuk bertanyakan persoalan lanjut. Adakah
pembersihan nama Najib Razak daripada skandal 1MDB pada tahun 2016 itu merupakan satu salah guna kuasa Apandi Ali Peguam sebagai Peguam Negara yang dilantik oleh Najib Razak menggantikan Gani Patael kalau kita ingat pada 27 Julai 2015. So itu perkara yang bangkit. Sebab tak logik Peguam Negara mana-mana negara yang berdaulat tidak boleh fikir sebagai perkara student perundangan tahun pertama. Ini adalah Peguam Negara. So daripada pembacaan ini yang dimaksudkan kepada rakyat. Seolah-olah Peguam Negara itu tidak berfungsi sebagai seorang Peguam Negara. Jadi soalannya, apakah sebab dia tak berfungsi? Adakah kerana dia memainkan peranan untuk menyalahgunakan kuasa dia berkaitan dengan isu Najib Razak? So persoalan ini patut mencetuskan pihak tertentu, secara khususnya pejabat Peguam Negara sekarang ini, Idrus Harun, untuk minta pegawainya meneliti keseluruhan penghakiman tersebut dan meminta pihak berkuasa pelaksana undang-undang seperti SPRM dan polis untuk membuka siasatan. Oh, boleh macam tu ya? Oh ya, sebab ini penemuan mahkamah. Oh, walaupun tanpa perlu report polis daripada rakyat semua. Bagi saya, apabila penghakiman telah keluar, perkara ini tidak wajib ada laporan polis. Tetapi tidak salah. Dan saya percaya mungkin sementara kita berbual bicara pada hari ini, mungkin ada rakyat di Malaysia yang telah pun ataupun bersiap sedia untuk memfailkan laporan polis maupun laporan SPRM berkaitan dengan isu penghakiman ini, supaya pihak-pihak berkuasa yang seringkali mengatakan tiada laporan akan mengatakan, oh kami sudah menerima laporan. Tapi bebas daripada isu itu untuk rakyat tentukan, bukan untuk kita. Bebas daripada itu, isu tersebut menjadi peri penting untuk pejabat Peguam Negara meneliti dan kemudian meminta pihak berkuasa untuk melihat sama ada asas untuk buka siasatan atau tidak. Sebab kita tak mau mendahului pihak berkuasa. Kita seringkali tanpa gagal dengan izin Allah berpandukan kepada kedaulatan undang-undang. Tapi ada keperluan persoalan ini ditanya kepada pejabat Peguam Negara dan pihak berkuasa SPRM maupun polis. So itu yang pertama. Dan bila kita kata buka kertas siasatan, bukan maksudnya tangkap. Maksudnya semak mana bahagian-bahagian lain dalam penghakiman yang menunjukkan ada atau tidak menampilkan asas untuk mempercayai bagi tujuan siasatan penglibatan salah Apandi Ali. Senaraikan, kemudian buat siasatan. Di sini saya perlu sentuh. Saya amat terkejut. Pada masa Tommy Thomas menjadi Peguam Negara, perkara ini pernah dibangkitkan. Selain daripada pertuduhan yang dibawa terhadap Najib Razak yang masih sedang berbicara 1MDB, walaupun SRC telah didapati bersalah menanti rayuan, telah dibawa pertuduhan terhadap Jolo in absentia dalam ketidakhadiran, telah dibawa pertuduhan terhadap beberapa pihak lain di Malaysia sama ada dalam kehadiran maupun tanpa kehadiran. Maka persoalan ditanya, ada atau tidak siasatan dilengkapkan terhadap pihak-pihak berkuasa yang mungkin bersekongkol pada masa itu dengan Najib Razak? Tidak ada jawapan dikeluarkan oleh pengurusan Tommy Thomas pada masa itu. Di sini rakyat pun kena faham. Bila saya kata Tommy Thomas, jangan pula ada yang nak kata, bukankah itu kerajaan Pakatan Harapan? Memang betul kerajaannya Pakatan Harapan. Tapi kerajaan tidak boleh masuk campur dalam urusan kepeguam negaraan, walaupun dia yang mencadangkan lantikan Tommy Thomas kepada kebawah duli yang di-Pertuan Agong, dan Tommy Thomas dilantik atas cadangan itu pada 4 Jun. Ini konsep pengasingan kuasa yang wajib ditekankan oleh rakyat dan telah diusahakan pada masa itu oleh pengurusan tertinggi kerajaan, Tun Dr. Mahathir, yang tidak masuk campur dalam urusan kepeguam negaraan. Jadi Tommy Thomas yang perlu jelaskan perkara ini. Perkara itu tidak ada kenyataan pada masa itu. Mungkin, to be fair to him, mungkin ada siasatan dibuka. Tapi adakah siasatan ditamatkan? Adakah fail dihantar kepada Tommy Thomas dan Tommy Thomas meneliti cukup tak cukup keterangan pada masa itu?
Kalau pada masa itu mungkin tak cukup, maka itulah sebabnya teliti penghakiman ini sekarang. Itu maksud saya dari segi perundangannya. Teliti sekarang dan buka siasatan itu semula. Dan lihat sama ada apa perkara yang boleh diperolehi untuk membantu melengkapkan siasatan sebelum kertas siasatan dimajukan kepada Peguam Negara Idrus Harun untuk menentukan sama ada cukup tak cukup bukti untuk apa-apa kesalahan. Sebab satu seksyen yang datang kepada minda saya adalah penyalahgunaan kuasa perjawatanan sebagai Peguam Negara secara salah guna kuasa, iaitu rasuah perjawatanan. Seksyen 23. Kalau kita ingat lagi, Najib Razak sendiri pernah dituduh di bawah Seksyen 23 di dalam SRC. Salah guna kuasa dia sebagai Perdana Menteri, Menteri Keuangan dan juga Penasihat Emeritus SRC bagi tujuan penyalahgunaan duit tersebut di situ. Jadi itulah seksyen yang sama yang naik ke kepala dalam fikiran mana-mana para perundangan sekalipun adalah perkara yang mungkin perlu dilihat secara terperinci supaya apa yang tidak diselesaikan pada zaman Tommy Thomas, jika tidak diselesaikan, wajib dibuka semula dan dibuat oleh Tan Sri Idrus Harun dan para pegawainya. Sikit saya nak selit. Yes. Sebelum Haji sambung balik situ, saya bila Haji tersebut nama Idrus Harun, mungkin saya tak tahu, saya nak tahu Haji dari sudut perundangan, kenapa Tommy Thomas tidak meneliti ataupun macam Haji sebut tadi tentang kenyataan yang dibuat oleh Apandi Ali itu. Ada kes, tak ada kes. Kemudian begitu juga dengan Idrus Harun. Adakah mereka tidak mahu mengambil tindakan kepada Apandi Ali ataupun mereka nak menjaga kredibiliti nama pejabat Peguam Negara itu sendiri? Baik, satu soalan yang baik dari sudut pahaman orang. Okey. Tapi untuk menjawabnya, tidak adil untuk saya menganggap mereka tidak ingin siasat ataupun mereka nak jaga nama baik. Sebab jangan lupa, saya telah nyatakan tadi, kita tidak tahu, tidak ada kenyataan. Sekarang ini para pemberita, para jurnalis wajib tanya kepada Tommy Thomas. While you were the Attorney General, ada atau tidak apa-apa kertas siasatan dibuka terhadap Apandi Ali? Sebab penghakiman yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi menunjukkan bahawa tindakan beliau seolah-olah tidak mengikuti keperluan mana-mana Peguam Negara yang basic sekalipun. So biar Tommy Thomas jawab ada atau tidak dan biar dia terangkan. Mungkin dia ada penjelasan dia sendiri. Dan kemudian boleh tanya dia dalam pendapat dia wajar atau tidak dibuka balik siasatan. Biar dia jawab. Begitu juga dengan Tan Sri Idrus Harun. Tapi Tan Sri Idrus Harun masuk ke dalam sistem kepeguam negaraan ni, kalau saya boleh gunakan perkataan tersebut, cuma selepas secara mengejut Tommy Thomas meletak jawatan pada 26 Februari, 3 hari bulan Mac baru dia dilantik sebagai Peguam Negara tahun 2020. So pada masa itu saya percaya jika ada kertas siasatan Tommy Thomas pun telah pun ditutup sama ada sementara menanti keputusan ataupun belum dibuka lagi. Wallahu alam. Biar mereka jawab. Saya tidak pernah bekerja di dalam pejabat Peguam Negara. Saya tidak mempunyai akses kepada fail-fail tersebut. Tapi itu tidak bermakna kita tidak boleh komen tentang perkara tersebut untuk rakyat faham. Jadi ini untuk mereka jawab. Satu soalan yang baik, tapi tiada jawapan lengkap daripada saya sebab saya bukan orangnya. Sebab soalan tu baik, saya nak tambah lagi. Nak tambah ada dia soalan bijak atau tidak bijak pasal soalan itu, Haji bukanlah mempunyai kedudukan untuk menjawab soalan itu. Saya nak tambah lagi. Ada ya petang tadi bila saya tajuk ni keluar dekat saya bubuh. Sebelum soalan tu. Okey, silakan. Nampak tak apabila keluar penghakiman Apandi Ali, baru kita berbincang tentang ada atau tidak asas untuk siasat salah laku. Kita bercakap berpandukan kepada fakta, berpandukan kepada asas. Sebelum daripada ini, pernah atau tidak kita bincang tentang perlu siasat? Tidak, sebab kita tidak mempunyai akses. Nampak tak? Saya tidak akan lari pada konsep tersebut. Perlu kalau nak bercakap, nak menjawab, perlu ada asas dan fakta. Jadi isu Tommy Thomas, Idrus Harun, tanya mereka. Mereka masih wujud, masih sihat, alhamdulillah. Tanya mereka. Okey Haji, soalan tambahan saya daripada petang tadi. Yes, bila Haji sebut tadi pasal soalan saya tanya tadi tu, ada kawan-kawan saya kata, bos, tak ada kepentingan pun untuk negara Apandi Ali ni.
Apa pandangan Haji? Sebenarnya memang Isu-isu yang melibatkan beliau ni. sebenarnya ambil ayat tadi tu, Ha-ha. tiada kepentingan negara Apandi Ali ini. Memang betul, saya bersetuju tak penting untuk negara Apandi Ali ini. Tetapi kalau sebagai peguam negara, ada dua perkara di situ. Ha-ha. Yang pertama, kalau sebagai peguam negara pada ketika itu dia membuat salah jenayah, maka dia menjadi kepentingan negara untuk hukum sekarang ni. Untuk dibawa untuk mahkamah tentukan sama ada dia bersalah atau tidak. Walaupun sekarang ni dia bukan peguam negara, sebab salah tetap salah. Terutamanya dalam jabatan tertinggi macam tu. Jika ada asas untuk dibawa, jangan pula dirumuskan daripada kenyataan saya ni kononnya saya katakan dia patut dihukum. Tidak. Patut dibuka siasatan dulu dan kemudian tentukan. So itu yang pertama. Yang keduanya, walaupun Apandi Ali tiada mempunyai kesan sekarang ni, tetapi kerajaan Ismail Sabri telah dalam beberapa perkara memberikan jawatan-jawatan penting yang berkaitan isu-isu penting negara lain kepada Apandi Ali sebagai pengerusi. Haji macam tahu-tahu soalan saya pun dah ada pasal itu. Okey, teruskan Haji. Ya, jadi kalau kita lihat pada 9 Oktober 2021 lalu, kita dah bincang benda ni dengan detail. Batu Putih. Tiba-tiba keluar isu Batu Putih dan dilantik panel jawatan kuasa siasat Batu Putih. Apandi Ali diletakkan sebagai pengerusi. Nah, walaupun isu Batu Putih itu kita dah bincang, Apandi Ali mempunyai konflik kepentingan. Sebab dialah peguam negara yang mencadangkan dan membuat semakan yang kemudian ditarik balik. Itu isu kita dah bincang. Saya tak nak ulang. Tapi berkaitan dengan penghakiman yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur 21 Julai ni dalam kes Apandi lawan Lim Kit Siang. Daripada alasan penghakiman, kalau hakim Mahkamah Tinggi, jangan lupa tau, Apandi Ali ni pernah menjadi hakim Mahkamah Persekutuan sebelum dilantik menjadi peguam negara. So kalau hakim Mahkamah Tinggi, dua tier di bawah, Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan, Mahkamah Persekutuan, dan kemudian peguam negara. Kalau hakim ni boleh kata peguam negara ni tak boleh dipercayai, bercanggah dan sebagainya, bagaimanakah kerajaan mana-mana sekalipun, Ismail Sabri ke siapa pun, nak kekalkan orang yang tak boleh dipercayai di dalam kepengerusian ataupun panel sekalipun, mana-mana jawatan kuasa, apatah lagi jawatan kuasa yang dia mempunyai konflik kepentingan. Itu soal dia. Itu soal integriti jawatan kuasa tersebut. Soal ketelusan. Soal kalau kita nak percaya penemuan jawatan kuasa itu kelak apapun penemuannya, dia kena ada integriti. Kalau integriti tersebut telah dipersoalkan melalui penghakiman yang dalam seperti ini, yang lengkap seperti ini, maka Ismail Sabri wajib melucutkan Apandi Ali sebagai pengerusi Batu Putih, dan kalau perlu batalkan jawatan kuasa tersebut, dan kalau nak lantik semula jawatan kuasa baru. Kita tak nak laporan yang kononnya akan dikeluarkan selepas pelanjutan 4 bulan, selepas 6 bulan pertama yang dikatakan akan dibuat draftnya pada hujung bulan Ogos nanti. Kita tak nak, tidak mempunyai nilai kepercayaan. Rakyat tidak boleh dihidangkan dengan perkara yang tak ada kesan, tak ada efek. Itu sebab kesan dan efek. Kesan dan akibat. Akibatnya kalau Ismail Sabri tidak melucutkan, maka bagi saya tidak ada gunanya kita nak baca laporan jawatan kuasa tersebut. Sebab Hakim Mahkamah Tinggi di Malaysia, bukan di Madagaskar, bukan di Timbuktu, telah mendapati keterangan Apandi Ali sendiri. Bukan dipaksa. Dia sendiri yang saman. Dia yang gatal saman. Dia yang pilih untuk saman, kata itu palsu. Mahkamah kata tak boleh percaya hang. Awak nak baca lagi laporan Batu Putih dia, ataupun laporan Batu Hitam sekalipun. Tak boleh. Itu konsep kedaulatan undang-undang. Negara kita perlu kembali kepada landasan kedaulatan undang-undang. Inilah peluang Ismail Sabri untuk menunjukkan kepada rakyat. Baik, kalau dah macam tu, saya berhentikan jawatan kuasa Batu Putih dan saya selesaikan. Jangan kita lupa tau,
kerajaan ini jugalah yang menyelesaikan saman Apandi Ali yang kononnya mengatakan dia telah dibuang sebagai Perdana Menteri pada 14 Mei 2018 secara salah, melanggar perlembagaan dan undang-undang. Kerajaan selesaikan tanpa memaklumkan kepada rakyat. Apatah lagi Perdana Menteri ke-7 pada masa itu, Tun Mahathir. Apakah terma-terma tak dinyatakan? Dan sekarang, dengan orang yang tidak boleh dipercayai ini, awak telah selesaikan berapa juta pun kita tak tahu. Why dia so istimewa? Itu kena tanya Ismail Sabri. Itu kena tanya kerajaan atau penasihat-penasihat Ismail Sabri. Kalaupun pada masa itu dia dianggap istimewa, sekarang ni macam mana? Selepas 23 Mei keluar keputusan, baik pada masa itu alasan penghakiman bertulis tak keluar. Pada 21 Julai 100 muka surat alasan penghakiman. Boleh senang-senang dibaca dan diketahui bagaimanakah nilai kepercayaan, ketidakpercayaan diletakkan oleh Mahkamah Tinggi Malaysia di Kuala Lumpur terhadap Apandi Ali. Kalau masih tidak berfungsi Ismail Sabri, anda sememangnya gagal mematuhi kedaulatan undang-undang. Itu tidak boleh dinafikan. Biarlah apa awak nak kata. Dan ini bukan soal politik, ini soal perlembagaan kedaulatan undang-undang. Sebelum saya nak pi, Kap, ini memang ramai ternanti-nanti untuk Haji komen. Okey? Tapi saya simpan dulu pasal ada berkaitan dengan Tun Mahathir. Jadi saya simpan dulu. Ni bertalu-talu ada yang marah saya. Ni moderator bacalah soalan. Okey, tak apa. Saya baca dulu dah. Satu-satu saya tengok tadi memang menarik soalan-soalan. Boleh je Boleh, silakan. pasal dah berduyun-duyun. Ya. Tak pasal Fazli Muhammad kena marah. Sabar no. Sebab tak mau awak kena marah, awak sila baca. Mana dia tadi? Okey, yang ni daripada Zara Zia ni, Tuan Haji pun telah jawab. Telah terbukti Apandi bukan saksi yang kompeten dan kredibel dalam mahkamah melalui kesnya melawan Lim Kit Siang. Mengapa kerajaan Mae masih mahu meneruskan pelantikan Apandi Ali? Okey, dia dah jawab. Ini Azman Said kata sumbat saja apa. Okey, itu tak apa. Dia satu, saya komen ni penting saudara. Oh, penting Okey, Haji nak jawab. Tuan Azman punya komen, okey. Dia komen saudara Azman Said adalah sumbat saja Apandi ini ke dalam penjara sebab memang patut pengkhianat macam Apandi ini harus terima hukuman sewajarnya. Saya boleh faham kemarahan rakyat dan keresahan serta frustration rakyat yang secara betul diungkapkan oleh saudara Azman Said. Tapi kita walau apa sekalipun, walaupun kita marah setakat mana sekalipun, kita tidak boleh lari daripada konsep kedaulatan undang-undang. Tidak boleh kita mengesyorkan sesiapa sahaja ditangkap terus disumbat tanpa siasatan, apatah lagi tanpa perbicaraan. Tak boleh. Saya minta maaf ya. Jadi apa yang kita patut galakkan itu sebab kita mengatakan di sini siasatan wajar dibuka. Biar siasatan yang telus oleh pihak-pihak yang betul-betul berintegriti menyiasat. Sebab ada persoalan ditampilkan tentang Ketua Suruhanjaya SPRM sendiri pun diterpalik dengan beberapa isu integriti. Bagaimanakah dia nak saya faham. Tapi apakah yang kita ada sekarang? Sehinggalah kita menukar kerajaan melalui pilihan raya yang betul ataupun ke bawah dulian di Pertuan Agong membuat darurat politik. So sehingga perkara itu berlaku, kita perlu wajib berusaha di landasan yang betul. Bukan satu salah oleh pihak sana, kita tambahkan dengan satu salah pihak sini. Two wrongs doesn't make it right. Kita wajib yakin dengan sistem kedaulatan undang-undang. Saya tidak akan sokong mana-mana pihak, bukan saja Apandi Ali, sesiapa sahaja untuk ditangkap terus disumbat. Kononnya di bawah SOSMA. Tak boleh. That's not right. Okay. Saya nak ambil satu soalan ni lagi. Ya, tadi Haji ada bagi lebih kurang dengan soalan saya tadi tentang Apandi Ali tak penting pun tentang negara. Tapi daripada Muhammad Asmawinggah, dia kata apakah impak pula terhadap urus tadbir negara? Kepentingan negara dia tak ada, tapi tentang urus tadbir, adakah credibility kerajaan ini dia dua perkara. Urus tadbir negara, kredibiliti kepada urus tadbir negara adalah dua tahap. Satu pada masa dia peguam negara, satu sekarang ni bila dia bukan peguam negara. Saya rasa dengan keadaan ataupun kandungan penghakiman tersebut secara khususnya mempersoalkan kredibiliti peguam negara
pada masa Apandi Ali. Itu tidak boleh dinafikan. Kalau peguam negara ini tidak boleh menjustifikasikan di mahkamah dalam kes yang dia sendiri pilih untuk saman, bahawa dia buat kerja itu untuk membersihkan nama Najib Razak tu adalah di bawah asas yang lengkap dan tepat, maka kita boleh persoalkan kredibiliti setiap keputusan dia pada masa itu. Jangan kita lupa, bukan saja Najib Razak tidak diambil tindakan. Tidak ada sesiapa pun pada masa itu diambil tindakan pada masa AG Apandi Ali. Sampailah Kerajaan Barisan Nasional jatuh, Apandi Ali digugurkan sebagai peguam negara dan kemudiannya di bawah peguam negara Tommy Thomas tindakan-tindakan diambil bukan saja Najib Razak, Irwan Siregarnya, Arul Kandasaminya, Usmah Mansurnya, Rizal Mansurnya pada peringkat awal, terhadap in absentia Jolo, Bapak Jolo dan beberapa pegawai-pegawai MDB dan orang-orang lain terbabit selepas Apandi Ali ditamatkan. Pada masa Apandi Ali pun dia telah menolak dua permohonan OAG Switzerland untuk kerjasama. Sekarang kita boleh soalkan, adakah dia tolak kerana yang mempunyai kepentingan untuk melindungi pembersihan nama Najib Razak? Itu boleh dipersoalkan. Pada masa itu juga ada prosiding sitaan DOJ di Amerika Syarikat 2016 dan 2017 yang kita kata kepada Apandi Ali pada masa itu, kalau betul Najib Razak tak terlibat dan Jolo adalah orangnya yang mungkin pada masa itu awak tak dapat tahu dia berada di mana, tapi maka menjadi penting untuk Malaysia melibatkan diri secara terus di dalam prosiding sitaan di Amerika Syarikat pada masa itu. Lantiklah pegawai, hantarlah pegawai untuk lantik peguam-peguam di Amerika Syarikat bagi pihak negara Malaysia yang Apandi Ali tidak lakukan langsung. Dia mengeluarkan satu kenyataan kononnya disappointed, kesal dengan kenyataan DOJ yang membabitkan Najib Razak, seolah-olah dia peguam Najib Razak pada masa itu. Perkara ini semua telah kita bangkitkan. Sila baca kenyataan-kenyataan pernah dibuat dalam Facebook dan dipetik oleh surat khabar dari 2016. Ini betul, Saudara Muhammad Azman Winga. Perkara ini menampilkan soal kredibiliti semasa dia jadi peguam negara. Dan di tahap kedua, dahlah dia sudah berhenti jadi peguam negara, kenapakah kerajaan yang kini Perikatan Nasional nombor 2 yang diterajui oleh UMNO masih nak melantik dia balik? Adakah mereka tahu? Adakah ni persoalan, ni bukan tuduhan. Apandi Ali kalau mendengar rancangan ini, kalau nak samanlah. Tapi kena faham ya, persoalannya adalah adakah UMNO masih menghargai apa yang Apandi Ali lakukan untuk membersihkan nama presiden mereka pada masa itu dengan memberi jawatan-jawatan dan menyelesaikan kes tuntutan dia. Itu persoalan yang wajar yang saya boleh tampilkan pada masa ini. Bukan saya saja, ke semua 32.7 juta rakyat Malaysia, kecuali yang taksub kepada Najib Razak dan pimpinan-pimpinan salah negara. So ini melibatkan isu kredibiliti urus tadbir negara pada masa Apandi Ali peguam negara di dalam kapasiti perundangan, pada masa dia bukan peguam negara dalam kapasiti sifat kerajaan untuk memberi jawatan kepadanya. Adakah ianya membalas ihsan? Sila Ismail Sabri, kalau bukan keputusan Ismail Sabri, kalau ianya adalah arahan daripada orang lain kepada Ismail Sabri, sila maklumkan Ismail Sabri. Sebab kita tak nak apabila sesuatu berlaku kepada kerajaan, fail siasatan dibuka dan Ismail Sabri pula menghadapi pertuduhan jenayah penyalahgunaan kuasa. Wallahu alam. Ya? Tapi bila Haji sebut Najib Razak, kami dua ni selalu mengkritik Najib Razak. Ya. Okey? Tapi dah hari ni Haji tersebut, saya nak ambil kesempatan ni jugalah. Ucap jugalah happy birthday pada Najib Razak. Hari ni? Oh, hari ni dia birthday. Pada Datuk Seri Najib Tun Razak, saya memang lantang kuat mengkritik anda. Tapi itu tidak ada kena-mengena dengan hari ulang tahun anda. Jadi saya dan juga Tuan Haji mengambil kesempatan untuk mengucapkan happy birthday kepada Najib Razak. Haji nak tambahkan pasal birthday tu? Yang keberapa ni? Saya tak tahu yang keberapa, pasal tak penting bagi saya. Walau apa sekalipun, sebagai insan dalam Islam, kita wajib untuk berdoa, wajar untuk berdoa kebaikan untuk semua.
Jadi bagi saya hari ulang tahun kelahiran adalah satu perkara istimewa setiap betul. orang. Tak jadi isu. Saya baru dimaklumkan oleh Saudara Fadli. Maka selamat menyambut hari kelahiran. Saya percaya mungkin yang ke-64 kot. 64, Saya mungkin salah. Wallahualam, sebab kadang-kadang hari jadi saya pun saya lupa. Jadi Betul siapa yang lagi, ingat tolong bagi tahu Ustaz. Hari ni hari betul jadi lagi. Najib yang ke berapa? Hari lahir isteri saya lagi saya lupa. Ui, jangan macam tu. Okey Haji, saya nak ambil lagi Haji soalan. Ya saya. Okey, sebelum itu yang ni saya jealous. Ah, Yang ni saya jealous Haji. apa dia? Pasal apa saya jealous? Nampak? Zailah Mahirul Idris. Hello Sir Hanif, please say hello back kepada dia from Singapore fan. Hello, how are you Zailah Mahirul Idris? Hope everything is fine kat Singapura, dan kami harap perkara yang berlaku di Malaysia selama tempoh beberapa tahun ini tidak membebankan rakyat Singapura di Singapura. Ini tak patut. Jadi pada Haji ada sampai ke Singapura fan Haji. Hebat. Saudara Fadli. Jadi Trinidad, Tobago, Afrika kan tak ada kan siapa nak say hello kat saya? Papua New Guinea. Papua ni begini. Okey, ada lagi mana dia soalan saya tadi. Saya tengok tadi cantik soalan tu. Aduh, ini apa cerita ni? Kertas saya tanya Zeti Aziz. Halo, tak ada kena-mengena dengan kita punya tajuk. Mahkamah Malaysia. Aduh. Okey, bila mana Apandi Ali sudah pun kalah atas percakapan kes atas Lim Kit Siang, bermakna sangat beliau patut disiasat semula atas kapasiti salah guna kuasa. Okey, saya bersetuju dengan Azman Said. Lepas tu kecil-kecil kata kerajaan ulak bersaling kulit. Okey. Apa nama? Loud and clear Azman. Terima kasih kat Tuan Haji. Ni apa ni? I have a lot of respect of the three of you including Arya. Oh, dia tambah, dia cover line balik orang Singapura ni. Okay, thank you very much. There you go. It is a professional respect. Ya, betul. Okey, bolehkah seorang soalan baik ya. Bolehkah seorang peguam negara? Okey, ini. Bolehkah seorang peguam negara memilih kes mana yang boleh diketengahkan dan ada yang tak perlu dalam bidang kuasa beliau? Ya. Okey, itu soalan yang baik. Jangan kata sorry. Itu soalan yang terbaik dan saya sendiri pun nak tahu juga. Bukan kata dia. Okey, Haji. Sebenarnya saudara atau Moditai Firdausovic. Nama sedap. Baik, Firdausovic sebenarnya kuasa pendakwaan memang pada peguam negara. Tapi itu tidak bermakna bahawa kuasa ini adalah robotik. Sebagai suatu mesin. Kalau salah saja kena ambil tindakan. Dia mempunyai tanggungjawab untuk menilai salah tu membebankan kerajaan sampai ke tahap mana. Memang isu-isu terorisme kena ambil tindakan. Isu-isu jenayah berat, bunuh kena ambil tindakan. Rogol akan diambil tindakan. Firearm, senjata api, dadah, semua jenayah berat akan diambil tindakan tanpa mengambil kira pihak. Begitu juga terutamanya salah guna kuasa. Ini isu-isu yang tidak boleh dikompromi. Tetapi pada masa yang sama untuk rakyat faham, sebab soalan itu memang baik, tepat, ada budi bicara diberikan kepada peguam negara, sama ada diri dia ataupun kepada pegawai-pegawai yang didelegasi oleh beliau. Dalam kes-kes tertentu dia berhak walaupun ada asas jenayah untuk tidak bawa ke mahkamah. Saya bagi dua contoh supaya rakyat faham. Satu, kita ambil kes disiplin di sekolah. Cikgu-cikgu, guru-guru mempunyai tanggungjawab mendidik. Tapi pada masa yang sama kita tahu PL budak boleh macam-macam. Ada juga tanggungjawab perlu diberikan untuk disiplin kepada guru-guru, disiplin budak-budak. Kadang-kadang cikgu-cikgu mungkin terlebih disiplin, ada yang cedera. Maka laporan polis dibuat. Di sinilah apabila kertas siasatan sampai kepada pejabat peguam negara, peguam negara bertanggungjawab untuk melihat adakah munasabah untuk saya bawa yang saya percaya daripada kertas siasatan ini. Cikgu cuba laksanakan tugas dia sebagai pendidik walaupun ada sedikit kelebihan dalam hukuman ataupun tindakan yang dibuat. Itu dia boleh buat keputusan dan mengatakan untuk kebaikan sistem hormat kepada pendidikan,
dan tanggungjawab guru yang baik ramai di situ, beribu yang baik, supaya tak hilang semangat untuk mendidik dengan baik. Dia mengambil keputusan untuk tidak membuat pertuduhan. Tapi kalau dia buat keputusan itu, maka dia wajib membuat satu kenyataan, memberitahu kenapa tidak. Oh, itu tak ada unsur salah guna kuasa? Tak, sebab itu adalah untuk kebaikan negara, jujur dan ikhlas dalam pendapat peguam negara itu. Bayangkan kalau setakat cubit, orang buat laporan polis, ada tanda merah 5 minit dah hilang by the time dia pergi klinik. Awak nak mengatakan bawa cikgu tu, memang itu cedera. Memang itu adalah dipanggil sebagai menyebabkan kecederaan Seksyen 323. Tapi adakah awak nak bawa ke mahkamah? Di manakah keyakinan cikgu untuk melaksanakan tugas? Kalau sampai macam tu, awak nak bawa ke mahkamah. Sedangkan cikgu ni adalah seolah-olah ibu bapa di sekolah. Bukankah ibu bapa pun boleh menyebabkan disiplin kepada anak-anak? So inilah dia budi bicara yang perlu menggunakan kebijaksanaan peguam negara. Dalam keadaan tu, saya adalah orang pertama yang akan sokong keputusan telus, keputusan adil oleh mana-mana peguam negara sekiranya berlandaskan kepada kebaikan negara, bergantung kepada isunya. Itu nombor satu. Keduanya, contoh curi. Curi dalam pasaraya. Baru-baru ini ada satu kenyataan dikeluarkan oleh ketua polis daerah, saya tak pasti daerah mana, yang telah mengatakan dengan betul dan tepat, dan saya mengambil peluang ini untuk menyampaikan ucapan tahniah syabas kepada beliau. Dia mengatakan sekiranya ada sesiapa yang ditahan atau ditangkap mencuri makanan di pasaraya, tidak akan ada tindakan jenayah diambil. Faham dulu, faham dulu. Mencuri makanan, tidak akan ada tindakan. Kenapa? Curi melo ke apa ke? Tak apalah, roti ke whatever it is. Now, perkataan pasaraya wujud. Apa maksudnya? Pasaraya mempunyai tabiat, style membuat perniagaan dedahkan makanan. Betul tak? Siapa lalu semua makanan ada. Kalau orang tu betul-betul lapar, memang dah berapa hari tak ada makanan untuk diri dia, anak dia, dia terpaksa ambil, dan dia sebenarnya tertarik untuk ambil sebab makanan tu terdedah. Salah siapa nak niaga macam tu? Pasaraya tu lah. Awak buat niaga macam tu, awak buat untung melalui penjualan awak kepada orang lain. Bila orang ambil disebabkan kelaparan, awak nak paksa polis tangkap, letak dalam lock up, bawa ke mahkamah, tapi keuntungan awak tak bagi kepada polis. Logik ke buang masa polis? Makanan tau. Dia tak kata kalau orang yang mencuri pakaian. Dia tak kata orang yang mencuri perkakas. Ini bagi saya betul. Sebab kalau pihak peniaga nak memilih buat perniagaan mendedah macam tu, kan? Kalau pergi kedai runcit, orang duduk depan, barang kat belakang. Tuan tolong ambil saya 1 Milo. Kita tak ada keberanian atau kebolehan nak ambil Milo dan keluar. Faham tak? So, awak memilih berniaga cara macam tu. So, awak kena ambil risiko. Dan polis ni banyak kerja lain nak buat. Pada masa awak bawa 3-4 orang yang mencuri Milo ke balai polis, ada perempuan yang melaporkan dia telah dicabul. Ada budak yang telah pun diculik. Didera. Ada aksiden yang berlaku yang saja kena pergi. Ada mayat yang dijumpai. Kalau awak memilih nak buat berniaga seperti itu, kononnya itu cara moden, itu lantak kat awak lah kalau berlaku. Lagi pula orang yang mencuri tu mencuri makanan. Especially lah, of course, polis akan tengok makanan tu apa dia. Kalau macam awak kata Milo, sebungkus roti, ataupun susu dalam tin untuk anak-anak. Lainlah kalau dia pergi curi beras basmati 10 kilo. Tak masuk akal. Betul. Jadi inilah dia yang mana undang-undang ni syumul. Dia memberi budi bicara kepada pegawai tertinggi perundangan, peguam negara untuk melaksanakannya. Dan di situ saya puji, ucap tanya kepada ketua polis daerah mana sekalipun, saya tak ingat, minta maaf yang mengumumkan bahawa mereka tidak akan mengambil tindakan terhadap mana-mana budak atau orang yang
mengambil makanan di atas alasan-alasan tersebut. Kerana apa? Sebab anda lah pasaraya yang memilih mendedahkan makanan anda. Ya. So let's believe it. Islam pun memang clear on that. Kita sebagai pemilik harta benda, kita mempunyai tanggungjawab untuk menjaga keselamatan harta kita. Kalau kita dedahkan, lepas itu kita kata orang curi, sorry lah. Jadi konsep ni memang tepat. Jadi yang bertanya tadi, Ya. adakah Peguam Negara mempunyai persoalan yang tanya Haji tadi tu, penonton yang tanya tadi, adakah Peguam Negara mempunyai budi bicara? Ada. Maksudnya Ada. dalam Dalam keadaan-keadaan tersebut. Melainkan seperti yang saya nyatakan tadi, dalam keadaan jenayah besar yang merugikan negara, salah guna kuasa, bunuh, semua saya dah ceritakan tadi. So dalam keadaan tertentu ada. Okey, ni Sarawana Kumar. Ya. Apa khabar, brother? Dia tanya bila Haji sebut pasal kes curi tadi tu, kenapa pula ada kes curi makanan diambil tindakan dan dituduh? Ya. Walaupun itu kuasa ketua polis daerah yang ada buat kenyataan tersebut, adakah untuk daerahnya saja atau boleh Yalah. diguna pakai? Yang saya faham daripada laporan yang tertular adalah di satu daerah. Setiap polis di daerah-daerah mempunyai kuasa untuk menentukan jenayah macam mana yang mereka akan fokus lebih. Betul. Jenayah mana, sebab mereka mempunyai kekangan anggota, kekangan masa. Jadi yang dituduh di mahkamah adalah kerana memang jenayah perlu dibawa ke mahkamah. Tapi itu tidak bermakna kalau satu balai polis mengatakan kami takkan ambil, satu daerah takkan ambil, yang lain pun kena ikut. Saya sarankan kepada Ketua Polis Negara, Akril Sani, dalam keadaan zaman sekarang ni, di mana ramai di negara ini tidak mempunyai akses kepada kais pagi makan pagi, walaupun mereka tak mengaku. Ya, dalam zaman sekarang ni, walaupun kerajaan kita tak nampak, sebab mereka seringkali buta pada hakikat. Saya sarankan kepada Akhil Sani, tak ada salah kalau awak keluarkan polisi di satu negara untuk keadaan-keadaan tertentu. Belia, budak kecil, ibu tunggal, siapa sekalipun, kalau barang-barang curi adalah untuk makanan hari itu, bukan 10 kilo basmati, satu tin minyak untuk whatever it is, maka awak boleh keluarkan polisi. Polis Diraja Malaysia tidak akan mengambil tindakan walaupun tergolong dalam jenayah curi, kerana kita perlu mengambil kira keadaan masyarakat, dan polis mempunyai tugas-tugas yang lebih penting, dan sarankan pasaraya untuk selesaikan perkara ini menurut keadaan yang wajar. Adakah ini tak bererti menggalakkan kes curi tak? Takkan semua perkara yang baik untuk orang-orang tertentu. Kalaulah datangnya seorang yang naik kereta mencuri tin Milo, dan kemudian kita dipahamkan, kita tahu di luar ada kereta, maka kita nak katakan polis takkan ambil tindakan. Polis akan kaji. Betul. Akan nilai benda tu. Takkan itu menggalakkan orang untuk mencuri. Takkan apa yang saya cakap pada hari ini menggalakkan B40 untuk curi. Tidak. Mereka pun tak mau curi. Tapi kalau keadaan bila orang tak boleh nak tunjukkan belas kasihan, tak boleh nak tunjukkan timbang rasa, bila dia lalu kita nampak perut dia lapar, tapi restoran pun tak jemput dia makan, bagi pun tak bagi pun nasi putih sekalipun dengan kuah, maka kalau dia lalu di depan satu kedai pasaraya dan dilakukan perkara itu, ini adalah tanggungjawab masyarakat. Memang dia tanggungjawab utama kerajaan, tapi kalau kerajaan kita dah sampai tahap baral macam tu, maka menjadi tanggungjawab masyarakat. Saya perlu tekankan di sini, bukan saya syorkan orang mencuri, Saya setuju. tapi saya syorkan pihak pelaksana undang-undang untuk mengambil kira perkara-perkara seperti ini dalam membuat keputusan nak bawa ke mahkamah atau tak nak bawa ke mahkamah. So banyak perkara, cara orang berniaga, style untuk dedahkan makanan, bergantung kepada keadaan orang tersebut dan tempoh masa yang dilalui oleh negara sekarang ini. Semua perlu diambil kira, barulah dia menjadi budi bicara berpandukan kepada prinsip keadilan dan kesaksamaan. Itu saja kot dalam isu ni. Okey, kepada yang bertanya, puas kot Haji kupas pasal bidang kuasa budi bicara tu. Ni masuk betul-betul, aduh, apa nama lagi? Tuan Haji, jika rakyat buat tindakan terhadap mantan Peguam Negara untuk disiasat, apakah cara yang sebaiknya? Okey, yang ni tadi Haji dah explain tadi ni. Saya rasa soalannya adalah jika rakyat buat tindakan terhadap mantan Peguam Negara untuk disiasat. Soalan tadi yang kita dah sentuh, tapi basically maksudnya adalah kalau ada mana-mana rakyat yang telah membaca penghakiman yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi,
berpendapat bahawa ianya mendedahkan kepada keperluan membuat siasatan, maka rakyat boleh membuat laporan polis merujuk kepada penghakiman tersebut dan memajukan kepada pihak-pihak berkenaan supaya tindakan siasatan boleh dimulakan. Itu untuk rakyat tentukan, bukan untuk saya nak beri nasihat kat sini. Ya. Okey. Haji. Ya saya. Okey, lagi pula saya cari soalan-soalan tu, saya nak pergi ke soalan saya balik tentang Apandi Ali. Ya. Ini yang orang ramai duk tunggu daripada petang tadi, daripada duk WhatsApp saya. Duk tanya tentang kenyataan Tun Dr. Mahathir yang terbaru. Tentang Apandi Ali yang Tun macam terkejut bila Apandi Ali ibarat kata macam orang tengah dengan penyamun jolo. Cuba Haji boleh huraikan sikit. Ya, untuk bagi rakyat Malaysia faham apa yang dimaksudkan oleh Tun Dr. Mahathir itu. Saya percaya kenyataan tu adalah berkaitan dengan apa yang telah tertular minggu sudah. Dalam 9 hari lalu sehingga 7 hari lalu, berkaitan penglibatan Apandi Ali sekali lagi. Berhubung dengan percubaan Jolo untuk berunding dengan pihak berkuasa Malaysia bagi tujuan untuk cuba selesaikan isu skandal 1MDB yang mana beliau menghadapi jenayah, pertuduhan jenayah di Malaysia dan juga menghadapi beberapa pertuduhan serta tindakan pelaksanaan di negara lain, terutamanya di Amerika Syarikat. Secara ringkas, apa yang Tun rujuk adalah perkembangan antara 14 hari bulan Julai dan 16 hari bulan Julai. Secara ringkas, pada 14 Julai, in fact kita dah bincang topik ni minggu lalu, boleh rujuk balik. Pada 14 Julai ada laporan daripada Malaysia Now yang mengatakan kononnya Apandi Ali berada dalam satu rundingan di antara wakil Jolo, Kobe and Kim, iaitu peguam dari Amerika Syarikat, dengan pegawai-pegawai peguam negara berkaitan isu skandal 1MDB. Pada masa itu tak jelas sama ada Apandi Ali hadir bagi pihak peguam negara Malaysia ke ataupun bagi pihak Jolo. Kita tak tahu. So persoalan dibangkitkan dengan betul, iaitu kalau dia mewakili kerajaan Malaysia, tak masuk akal sebab dia yang telah membersihkan nama Najib. Dan lepas pada dia, Najib telah pun dituduh. Dan ada mahkamah sudah dapati Najib bersalah. Jadi tak masuk akal orang yang salah buat kerja dilantik oleh kerajaan Malaysia untuk berbincang dengan dia. Itu yang pertama. Keduanya, macam saya cakap tadi, masa DOJ mengambil tindakan pada 2016-2017, dia ni tak ambil tindakan langsung di Amerika Syarikat. So sekarang ni takkan nak lantik dia untuk deal dengan Jolo. Dan yang ketiganya pun adalah berkaitan dengan isu di mana dia telah menolak permintaan kerajaan seperti Switzerland, OAG, untuk tak mau bekerjasama pada masa itu, sampai memalukan kita sebab satu negara, satu dunia menyatakan perkara tersebut. So itu pada 14 Julai. Dengan anggapan laporan itu bermaksud dia diwakili atau dia mewakili kerajaan Malaysia. Tapi pada 15 Julai, Age Market pula, satu lagi akhbar, menyatakan bahawa dipercayai dia sebenarnya mewakili peguam Kobe and Kim, mewakili Jolo. Ya, mewakili Jolo. Dan timbullah satu perkara yang lebih penting untuk dipersoalkan. Sebab pada masa dia siasat kertas siasatan siapa nama ni, Najib Razak, yang diumumkan pada 26 Januari 2016 tersebut, subjek perkara ni adalah 1MDB. Semestinya terzahir siapa-siapa dalam IP tersebut, kertas siasatan termasuk dan tidak terhad kepada Jolo mesti ada di situ. Dia tak masuk akal kalau betul dia mewakili Jolo. Sebab Jolo adalah subjek perkara, 1MDB adalah subjek perkara. Kalau dulu dia siasat, sekarang dia peguam biasa pun, dia tak wajar, tak molek, tak beretika mewakili orang yang dia pernah siasat berkaitan kes yang sama. Lainlah kalau sekarang ni Jolo disiasat untuk membunuh di Malaysia. Itu kes lain. Betul. Itu cerita lain. So itu persoalan yang tampil pada 15 Julai. Tetapi pada 16 Julai, Apandi Ali tampil cuba memberi penjelasan. Di mana dia mengatakan, dipetik oleh Malaysia Kini, saya sebenarnya dilantik oleh pihak ketiga, bukan oleh kerajaan Malaysia, bukan oleh Jolo. Saya dilantik oleh peguam Kobe and Kim, iaitu peguam Jolo. Untuk apa? Untuk cuba jadi pengatur cara, mengadakan perjumpaan untuk rundingan
antara wakil Jolo, Kobe and Kim ni dan kerajaan Malaysia berkaitan skandal 1MDB di sini dan juga syarat-syarat yang boleh melepaskan dia sementara ke Amerika Syarikat berkaitan apa yang dihadapinya. So itu dia katakan. Tapi dia tak memperjelaskan siapakah yang menghubungi dia. Memang dikata dilantik oleh pihak ketiga. Dia tidak mengatakan juga adakah itu di atas arahan Jolo. Sebab orang yang diterlibat tuduhan Jolo, bukan Kobe and Kim. Kobe and Kim peguam dia. Dia juga tidak menyatakan adakah ianya suatu perkara yang dilakukan secara sukarela kerana orang itu tiba-tiba menghubungi dia ataupun suatu pelantikan profesional. Sebab kalau pelantikan profesional dibayar, maka adakah dibayar atau tidak? Dan kalau dibayar, adakah dia hanya daripada hasil 1MDB atau tidak? Jadi persoalan-persoalan ini ditampilkan melalui kenyataan Apandi Ali sendiri. Jadi oleh itu saya percaya kenyataan Tun adalah betul dan tepat, iaitu ada asas untuk kes itu sekalipun disiasat untuk membuka fail bagi tujuan melihat dan meneruskan dengan siasatan ada atau tidak salah guna kuasa balik pada zaman Gani Patael berkaitan isu 1MDB. Kerana jangan kita lupa Jolo juga telah tidak dituduh secara absentia. Jangan ada mungkin kata macam mana nak tuduh, dia bukan dijumpai, boleh dituduh secara absentia di mana Apandi Ali tak lakukan pada masa itu. So adakah salah guna kuasa yang berbangkit daripada kes satu lagi tadi kita bincang, itu berkaitan Najib. Ini berkaitan Jolo. Adakah ianya kerana ada kepentingan Apandi Ali yang kini kononnya nampak bila dia dilantik kononnya oleh peguam Jolo. Macam mana ini berlaku? Patut disiasat. So itu kenyataan Tun. Dan saya percaya, bagi saya tidak ada salah dalam kenyataan tersebut. Kenyataan tersebut berpandukan kepada prinsip kedaulatan undang-undang. Saranan sesiapa terutamanya seorang negarawan wajar memberi saranan yang perlu. Jadi kita ambil pula selepas kenyataan tersebut dibuat oleh Tun, tiba-tiba keluar penghakiman ini. Mahkamah Tinggi pada 21 Julai. So bila keluar penghakiman ni melalui prinsip perundangan yang kita telah kupas panjang lebar tadi, lagi terselah perlu buka juga kertas siasatan terhadap Apandi Ali berkaitan dengan pembersihan nama Najib Razak. So kes itu melibatkan Jolo yang dinyatakan dalam kenyataan Tun. So bagi saya memang wajar daripada rentetan peristiwa sejak 14 Julai 2022, 15 Julai, 16 Julai, 21 Julai yang berlaku ini, sewajarnya Idrus Harun menyiasat segala perkara itu dan memberi permintaan kepada pihak berkuasa buka kertas siasatan terhadap Tan Sri Muhammad Apandi Ali. Buka kertas siasatan, bukan kata tangkap, bukan kata tuduh. Jangan salah faham. Ya, kita kena berlaku adil kepada semua pihak. Seorang pembunuh bersiri, 10 bunuh sekalipun, keluar, kalau dapat keluar daripada penjara, biasanya hukum gantung di Malaysia. Katalah didapati bersalah, bukan bunuh tapi mengambil menyebabkan kematian tanpa niat, maka hukuman penjara. Dan selepas keluar, lepas 10 pembunuhan tersebut, berlaku satu lagi pembunuhan ke-11, kita tak boleh sumbat dia terus ke mahkamah, ke dalam penjara. Kita kena berpandukan kedaulatan undang-undang. Kena bicara dan buktikan dia juga yang melakukan pembunuhan yang ke-11 ataupun rogol yang ke-11 itu. Itu kedaulatan undang-undang yang kita kena hormati. So bukan minta tangkap, bukan minta tuduh. Bukalah dulu kertas siasatan, siasat sama berkaitan alasan penghakiman terhadap Najib Razak, berkaitan pendedahan Najib Apandi Ali berhubung Jolo. Siasat dulu. Dan sementara nak siasat, buang Apandi Ali, lucutkan Apandi Ali daripada setiap jawatan yang dipegang olehnya di bawah kerajaan Ismail Itu Sabri. kuasa Ismail Sabri. Itu semestinya adalah tanggungjawab dan kuasa Perdana Menteri. Itulah dia pengasingan kuasa. Yang mana yang peguam negara buat, peguam negara kena buat sendiri. Tak wajar dia tunggu arahan Perdana Menteri, sebab Perdana Menteri tidak ada hak nak mengarahkan peguam negara berkaitan isu siasatan jenayah. Begitu juga Apandi Ali tidak boleh, Idrus Harun tidak boleh arahkan Perdana Menteri untuk buang
Apandi Ali, itu adalah tanggungjawab Idrus untuk melakukan, tanggungjawab Ismail Sabri untuk lakukan. Itulah konsep kedaulatan undang-undang. Okey Haji, Ya, saya. sebelum saya nak pergi ada satu soalan ni pun menarik. Firdaus Sowiq ada soalan susulan, Ya, tapi saya nak Haji pergi sini dulu, kita tengok sini dulu. Haji jawab sini dulu. Saya tak mau bagi lari je jauh. Ya. Mereka hari ni semangat sungguh hari ni. Sekiranya seseorang dituduh secara absentia, Ya. bolehkah pihak sesuatu negara dengan menggunakan Interpol untuk memberkas suspek di negara yang mungkin tidak bekerjasama membantu membawa suspek pulang ke negara asal suspek? Satu soalan yang merupakan satu topik yang luas ya. Tapi betul soalan tu. Terima kasih Encik Firdaus Sowiq. Saya cuba akan menjelaskan setakat mana yang mampu dan setakat mana yang praktikal ya. Pertama sekali, kita tuduh di bawah secara absentia kerana kita tak dapat tangkap dia. So kita tuduh dulu. Sama ada secara bersendirian dan dia dituduh bersama dengan bapaknya dan juga dengan beberapa pegawai. Ada yang ditahan, ada yang absentia. Apabila tiba masanya, bila pihak pendakwa raya nak menjalankan perbicaraan, dan mahkamah tidak akan membiarkan perbicaraan tertangguh-tangguh. Mahkamah boleh jalankan perbicaraan secara absentia sekalipun. Tapi pada masa selepas pertuduhan sampai sekarang, Malaysia sepatutnya, dan saya percaya telah juga dari masa ke semasa, cuba untuk mengenal pasti keberadaan Jolo. Dan di manakah dia berada adalah satu perkara yang walaupun jika kita mempunyai anggapan di mana dia berada, ya, kita perlu teruskan dengan proses permohonan red notice, notis merah di bawah Interpol, yang juga kita dipahamkan telah dilakukan. Persoalan lanjut, kenapa dia tidak dibawa masuk? Yang boleh jawab perkara ini dan perlu dijawab secara tepat ya, bukan macam mana Hamid Badu jawab dan jadi seladang beruang. Perkara serius kena dijawab dengan serius. Jangan buat perkara-perkara yang boleh menampilkan kelewaan di minda rakyat ya. Perlu nyatakan apakah dia halangan-halangan yang Malaysia hadapi. Sebab ada laporan yang mengatakan satu tempoh tertentu Malaysia percayai dia berada di Cyprus. Kemudian didapati Cyprus telah melepaskan dia keluar. Kemudian dikatakan berada di Macau, di China, macam-macam lah. Belum Madagaskar je lagi. Saya yang suka Madagaskar. Jadi, adakah Malaysia tahu? Kalau Malaysia tak tahu, siapakah yang tahu? Adakah Amerika Syarikat tahu? Adakah China tahu? Kita telah bincang lebih kurang minggu sudah. Kenapa mereka tak ambil tindakan? Itu pihak sana perlu beri jawapan. Dan sehingga perkara itu berlaku, sehingga kita dapat kepastian daripada pihak berkuasa, sukar untuk kita menjawab dengan lengkap. Prosesnya ada, undang-undangnya ada, undang-undang tempatan, undang-undang antarabangsa, semua ada. Tapi nak realistically carry it out, melaksanakannya tertakluk pada faktor-faktor yang tiada sepenuhnya dalam kawalan pihak berkuasa Malaysia. Tapi itu tidak bermakna kita tidak boleh bicara dia in absentia. Boleh kalau sampai tahap tu. Tapi sekarang ini Jolo telah menghubungi Apandi Ali melalui bukan secara peribadi peguamnya. Jadi kita tahu peguam dia tahu di mana dia berada. Peguam dia makna kata di Amerika. Tapi kita tidak mempunyai kuasa untuk menghalang, menahan, menangkap peguam tersebut dan memaksa mereka memuntahkan keberadaan Jolo. Itu menjadi melanggar undang-undang antarabangsa pula. So di sinilah mungkin sepatutnya kalau Apandi Ali, saya syorkan saja jangan salah faham ya. Bila dihubungi oleh peguam Jolo, dia mungkin boleh secara licik memperoleh maklumat di mana Jolo berada. Tapi wallahualam, dan kalau perkara itu dilakukan bukan oleh dia pun, oleh pihak berkuasa lain iaitu Peguam Negara Idrus Harun, kerana pegawai-pegawainya pun berjumpa dengan Kobri and Lim, Kobri and Kim, maka sepatutnya mereka cuba secara licik untuk mendapatkan maklumat di mana dia berada dan dengan segera kemudian sebelum dia lari daripada tempat itu patutnya minta bantuan negara berkenaan. Tapi di sini pun kita kena faham, rakyat kena faham, apakah kedudukan Malaysia di mata antarabangsa. Siapakah yang akan bantu kita? Siapa yang hormat kita? Siapa yang mempunyai kredibiliti kepada sistem tadbir urus negara sekarang? Kalau kita dihormati, maka negara akan memberi suatu reciprocate hubungan. Macam mana berlaku dengan Jokowi. Beberapa minggu lalu dia telah
pergi ke Eropah, berjumpa dengan kedua-dua pemimpin Ukraine dan juga Rusia, bukan untuk menyelesaikan masalah mereka sebab dia tahu limitasi dia, tapi kerana mereka memerlukan kapal-kapal berlayar daripada terusan tersebut, laut Baltik tersebut, membawa gandum ke Indonesia. Shortage of food yang kita juga alami. Betul. Tapi dia mempunyai kredibiliti. Kedua-dua pemimpin berjumpa dengannya, ada sidang media antarabangsa, dan kemudian dia balik dengan nada yang puas mengatakan berjaya mendapat saluran laluan untuk kapal-kapal membawa gandum ke Indonesia. Itu perlu ada, kredibiliti perlu ada, suatu confident orang luar untuk mewakili kita. Kerajaan manakah di negara luar akan menghormati kerajaan yang tidak dipilih? Kerajaan lantikan, bukan satu, sudah ada dua digantikan. Tahun ini, 4 tahun ini kita ada 3. Satu dipilih, 2 dilantik. Bagaimanakah kita nak buat? Sebab itulah bila orang menyoal keboleh langsungan tadbir urus negara melalui kerajaan lantikan, ini bukan isu politik, ini untuk isu kepentingan negara, bukan saja berkaitan ekonomi, sosial, juga perundangan antarabangsa. Kalau kita tahu dia dekat China, kalau kita kontak China kata macam mana nak hantar, tiba-tiba esok Ismail Sabri dibuang, ganti dengan Perdana Menteri lain, kami pula dimarah hantar balik. Nampak tak? Nampak tak? Ini apa yang kita rasa, mereka kat sana rasa. Jadi bila persoalan ditampilkan, Ismail Sabri pergi luar negara, layanan tidak seperti mana seorang ketua kerajaan. Sebab inilah. Antara lain sebab ini. Mereka di sana pun akan memikirkan, by the time dia naik kapal terbang, belum landing di, katalah negara mana sekalipun, Madagaskar ke, tiba-tiba dah dibuang di Malaysia. Buat apa dia nak layan ketua kerajaan? Sebab terlampau fragile kedudukan politik di Malaysia. Sebab itulah kita cadangkan pelumpuhan politik. Bagi dia konkret balik. Tapi itu topik lain. Baik, saya harap saya telah menjawab. Okey, ramai yang komen di sini. Itu hampa cakap, bukan kami cakap. Dia kata Apandi Ali tahu kat mana Jolo berada. Okey Haji, saya ni ikut arahan. Okey, arahan Tuan Haji kata tak boleh lebih 1 jam setengah. Jadi saya ikut. Tapi saya nak bawa Haji pada satu soalan terakhir. Ya saya. Apabila dengan penjelasan Haji betul dengan apa yang disarankan oleh negarawan Tun Dr. Mahathir supaya Apandi Ali disiasat, jika, ini saya pakai perkataan jika, perkara ini tidak diendahkan, Haji kata tadi, maksudnya pejabat peguam negara mempunyai kuasa untuk mengarahkan polis SPRM untuk membuka, meneliti semula kertas siasatan. Katalah mereka buat bodoh. Adakah rakyat Malaysia keluar beramai-ramai pergi buat report polis? Adakah itu membuat peguam negara have to siasat? Atau macam mana? Mana-mana peguam negara yang munasabah, tak perlu tunggu rakyat keluar. Itu tugas dia. Dia dulu minta maaf dengan penuh hormat kepada Tan Sri Idrus Harun. Dia merupakan hakim Mahkamah Persekutuan. Dia pun pernah tulis alasan-alasan penghakiman. Maka dia pun tahu peri penting alasan penghakiman dia hormati. Kan? Jadi kalau seorang hakim Mahkamah Tinggi sudah pun menulis 100 muka surat penghakiman berkaitan satu kes yang Apandi Ali sendiri memilih untuk saman, bukan Lim Kit Siang saman dia, bukan orang lain saman orang lain dan Apandi Ali dipanggil sebagai saksi saja. Apandi Ali saman, dia sendiri masuk kotak saksi, dia sendiri jawab ataupun tidak jawab, tidak berjaya jawab. So itu adalah alasan penghakiman yang setiap peguam negara yang munasabah akan baca, dan kemudian tak payah arah pun, angkat kening je kepada Ketua Pesuruhjaya SPRM, angkat kening kanan kepada Polis Diraja Malaysia. Tak payah arah benda basic lah. Bagi signal ya. Basic. Kalau tidak malu dia tak buat apa. Ya, ada juga mungkin peguam negara akan keluar, tapi ini baru keputusan Mahkamah Tinggi. Kan dia ada hak merayu, betul apa dia ada hak merayu. Tapi dari segi perundangan dan kehakiman, saya nak nyatakan dengan jelas, keputusan Mahkamah
pada hari diberikan adalah sah dan terpakai sehingga ianya dibatalkan jika dibatalkan. Jadi sehingga dia dibatalkan, jika dibatalkan, dia wajib dihormati dan diikuti oleh semua pihak. Sama ada pihak yang saman atau disaman, ataupun pihak berkuasa dalam segala perkara. So itu tidak boleh menjadi alasan Peguam Negara mengatakan tunggulah Mahkamah Rayuan dulu. itu Malaysia, tadbir urus Malaysia, sistem perundangan Malaysia, sistem perundangan jenayah dan kehakiman jenayah Malaysia tidak boleh tunggu setiap perkara sampai Mahkamah Persekutuan. Boleh sampai 10 tahun, 12 tahun. Kalau mayat tu dah jumpa kat hutan, apa itu nak tunggulah sampai Mahkamah Persekutuan. Tak masuk akal. Ya, Peguam Negara pun dah bersara. Bersara pun dari bersara pun dah bersara. Peguam Negara pun dah bersara, ganti orang lain. Kes tak habis lagi. Faham bila saya kata bersara daripada bersara? Bersara tu hidup lagi. Bersara daripada bersara dah tidak ada. So tak boleh. Tak boleh katakan tunggu. Ya, kalau Mahkamah Rayuan mengatakan bahawa mengakaskan keputusan yang Arif Mahkamah Tinggi ini, maka tutuplah siasatan. Tutuplah siasatan. Dan pada masa itu buatlah perintah-perintah yang perlu. Tapi kita tak boleh duduk saja. Setiap pejabat awam perlu menjalankan tugas pada masa itu. Tak payah tunggu rakyat keluar beramai-ramai berjemaah pergi buat report. Ya, kita satu negara yang aman. Tapi janganlah tindak tanduk penjawat awam yang tidak masuk akal menyebabkan rakyat yang aman bergerak dengan aman dengan lebih tegas. Kalau perlu, jangan salahkan rakyat untuk pergi membuat laporan polis, untuk angkat sepanduk di hadapan pejabat Peguam Negara. Jangan pula tuding jari kata ini demonstrasi salah. Macam mana rakyat nak sampaikan keluahan tentang ketidakpatuhan sistem perundangan, sistem kedaulatan undang-undang? Jangan gunakan undang-undang itu untuk kepentingan anda, wahai penjawat awam. Jangan salah tafsir perlembagaan dan undang-undang dan menggunakan kuasa yang ada untuk menindas perkara yang betul. Yang betul tidak boleh ditindas, akan terselah. Kita dah lihat dah berkaitan dengan isu-isu kleptokrasi. Kerajaan akan jatuh. Bila kerajaan jatuh, barulah anda semua yang mungkin secara langsung atau tidak langsung sekongkol dengan mereka akan lari berkeliaran dan mula mencari jalan untuk berbaik-baik dengan kerajaan baru untuk selamatkan diri anda. Bukankah kita lihat perkara itu selepas PRU 14? Rakyat tidak bodoh lah. Rakyat tidak bodoh dan rakyat tidak boleh tunjukkan kebodohan. Bila sampai masanya, rakyat kena bertindak. Pertama sekali, kalau ada PRU, tak ada alasan lah. Buang semua yang telah gagal, lantiklah, pilihlah mereka yang baru dan segar. Beri peluang dan keyakinan sebab anda tidak ada pilihan lain. Itu saja saya boleh nyatakan. Sebelum saya nak menutup, Haji, Yes, ini pun saya tertarik pasal persoalan dia. Tertarik sampai 3 jam tak habis. Teruskan. Ini daripada Asmah, mana dah ni? Asmah Latif ni. Ini walaupun tak ada kena-mengena. Ini dia pasal dari sudut marhai. Dia kata, Tuan Hanif, tak payah ada lah Mahkamah Rayuan. Tak adil kepada orang miskin. Tak ada duit nak buat rayuan ke mahkamah lebih tinggi. Penyamun banyak duit. Siap tak bayar denda pun boleh buat rayuan. Tak aci macam tu. Jadi apa pandangan Tuan Haji? Ya, Cik Asmah Laili, kalau kita lihat dari sudut apa yang dilaporkan di luar, ya, mungkin Cik Asmah Laili mempunyai kerisauan untuk membuat kenyataan tersebut secara tepat. Tapi percayalah, ya, manusia ni kita tidak boleh lari daripada kekilafan. Hakim adalah manusia. Satu dunia ni, Cik Asmah, satu dunia mempunyai sistem mahkamah rayuan. Mesti ada, sama ada satu tahap rayuan ataupun 2 tahap rayuan. Sebab apa? Sebab satu dunia tahu ada kemungkinan walaupun mahkamah membuat keputusan dengan suci hati, dia mungkin salah. Dan cuba bayangkan kalau awak ataupun saudara kita, adik-beradik kita menghadapi mahkamah lawan tapi ada kesalahan dalam penghakiman, kalau dikatakan tiada rayuan, itu ketidakadilan, itu kekejaman. Dan untuk menjawab, orang yang miskin ni sebenarnya pun ada keadilan. Dari sudut apa tahu? Kalau dia menghadapi kes hukum gantung, ya, maka dia tak perlu keluar duit 1 sen pun kalau dia miskin. Mahkamah akan lantik peguam di setiap tahap.
sampai Mahkamah Persekutuan. Daripada kes hukum gantung ni, makna kata kes bunuh, ada 11 kategori, 12 kategori kes yang mana ada hukuman yang gantung. Dan untuk mereka yang tak ada duit, tak menghadapi hukuman tersebut, mereka boleh pergi kepada Biro Bantuan Guaman. Masalahnya Biro Bantuan Guaman sama ada yang di bawah sistem pentadbir urus negara maupun di bawah pejabat Guaman Bar sendiri, Bar Council, mungkin tidak mendedahkan akses tersebut. Rakyat tidak tahu. Saya nyatakan pada hari ini, kalau misal kata esok saudara sahabat ditahan dan mereka sebenarnya tiada kemampuan, tolong hubungi kepada Biro Bantuan Guaman terdekat dan mereka akan ada ujian ringkas tentang ekonomi anda untuk menentukan anda layak atau tidak. Anda mempunyai akses. Jangan kata tiada akses. Perbezaan sekarang ni, awak mengatakan orang yang dituduh curi petai, curi milu masuk penjara, yang 2.6 bilion, minta maaf 42 juta dibebas. Itu sebenarnya adalah kerana orang yang dituduh curi petai, curi apa sekalipun, mengaku bersalah. Bila mengaku bersalah, tidak ada bicara. Tidak ada bicara, tidak mengaku salah, mahkamah pun jatuhkan hukuman. Kadang-kadang mahkamah khilaf dalam menjatuhkan hukuman penjara ataupun tidak. Tapi kadang-kadang bila dijatuhkan, perlu dilaksanakan sebab dia dah mengaku. Tidak ada rayuan. Faham? Itu yang orang kadang-kadang kata undang-undang 2 darjat tu tak betul. Dalam keadaan tertentu betul, dalam keadaan tertentu tak betul. Sistem perundangan kehakiman ni agak murni tapi tidak didedahkan kepada rakyat. Sampai pengetahuan yang betul. Tambah-tambah pada masa ini, apabila rakyat lihat perbicaraan Najib Razak, maka rakyat tengok apa yang berlaku di mahkamah-mahkamah rendah mengatakan 2 darjat. Sebab Najib Razak tak mengaku bersalah. Kalau pada hari itu Najib Razak mengaku bersalah, habis dah bicara. Pada bulan Ogos 2020. Kalau Rosmah Mansur mengaku salah, habis bicara. Kalau Zaid Hamidi mengaku salah, kalau Lim Guan A mengaku salah, kalau Syed Saddiq mengaku salah. Mereka tak mengaku salah. Bila tak mengaku salah, kena bicara, kena tampilkan bukti. Itu perbezaan dia, ya. Jadi saya minta maaf. Saya walaupun saya faham maksud Puan Asmah ini, tapi saya tidak boleh setuju bahawa kita tidak boleh ada mahkamah rayuan dan mahkamah persekutuan atas ketidaktahuan bahawa sistem kehakiman ini memberi akses yang sama. Cuma mungkin rakyat tidak tahu. Dan saya syorkan kepada Majlis Peguam, kepada Biro Bantuan Guaman Nasional untuk mendedahkan buat kempen secara terbuka dan sebagainya. Ada juga peguam-peguam swasta yang memberikan kes-kes pro bono dalam keadaan-keadaan tertentu. Ya, jadi tolonglah. Itu sajalah saya. Jadi apa yang dipersoalkan oleh Puan Asmah itu, ya, Tuan Haji pun akan syorkan cadangan Puan Asmah itu kepada pihak Biro Bantuan Guaman yang dikendalikan oleh kerajaan dan juga Bar Council. In fact, sebenarnya untuk memberi jawapan yang lebih tepat, kalau ada sesiapa dituduh di mahkamah-mahkamah magistrat di Kuala Lumpur atau Shah Alam dan negeri-negeri lain, anda akan dapati akan ada peguam-peguam muda yang berada di sana. Mereka adalah peguam-peguam yang melakukan latihan dalam kamar 9 bulan sebelum menjadi peguam. Mereka di situ menunggu sesiapa yang dibawa diberi perkhidmatan percuma. Dia akan tanya, oh ada? Ada. Awak nak mengaku salah atau tidak? Yang mengaku salah dibantu oleh mereka. Yang tak mengaku bersalah boleh dirujuk mereka kepada Biro Bantuan Guaman. Tapi kebanyakannya dah hadir adalah kes-kes yang mengaku bersalah. Saya nyatakan pada hari ini. Dah lama juga saya tak pergi ke mahkamah rendah, mahkamah magistrat. Tapi bila masuk akan nampak 80% akan mengaku bersalah. Sebab apa? Kes kencing, ujian kencing, kes curi, kes ganja, dan perkara-perkara berkaitan lalu lintas, trafik dan sebagainya. Jadi kes-kes ni kadang-kadang mereka sendiri yang mengaku. Tak ada orang di mahkamah akan paksa. Mahkamah akan tanya tau, awak faham ke? Akan dibaca. Awak dituduh pada sekian-sekian hari bulan, sekian-sekian masa telah masuk ke dalam pejabat Inspirasi Channel dan mencuri satu kotak rokok apa entah. Ya. Adakah anda boleh dihukum di bawah Seksyen 323 Kanun Keseksaan? Mengaku? Saya mengaku. Faham? Faham. Magistrat kalau nampak dia ni macam tak faham. Awak faham tak kalau awak mengaku
awak perlu dihukum pada hari ini, boleh dihukum pada hari ini. Hukuman maksimum banyak yang dia akan ceritakan, dia akan bagi tahu. Bukan terus hakim-hakim magistrate kita tidak berlaku kejam. Pegawai-pegawai di mahkamah pun tidak berlaku kejam. Adakah awak tahu perkara ini? Hari ini saya jelaskan. Sebab banyak saya dengar tohmahan-tohmahan. Kadang-kadang mahkamah ada yang buat khilaf. Tapi kita semua tak maksud, tak lari pada kekhilafan. Ada cara betulkan. Tapi konsep menuduh Undang-Undang 2 darjat itu ada salah faham. Saya harap daripada penjelasan pada hari ini mungkin ada yang dapat memahami dengan lebih jelas. Betul. Puan Asmah pun tetap berpuas hati mendengar perincian itu, tetapi kepada Biro Bantuan Guaman dan juga melalui Biro Bantuan di bawah Bar Council, tolonglah lakukan kempen ataupun promotion lah kepada seluruh rakyat Malaysia, perkhidmatan yang ditawarkan kepada rakyat Malaysia yang tidak berkemampuan. Janganlah hampa pun tutup pintu, duduk senyap, tidur dalam tu. Rakyat tak tahu apa, tapi rakyat akan salahkan undang-undang di Malaysia ini. Okey. Oh, tak mau okey dah. Sekali Haji marah dah 3 jam tak habis. Saya pernah sekali tu kan. Masa tu saya baru start jadi peguam. Jadi ada majlis peguam Selangor, Biro Selangor meminta untuk buat kes pro bono di bawah Biro Guaman dia. Dan saya memilih lah. Dia orang kata kes cabul di Sungai Besar. Sungai Besar ni kat mana? Masa tu baru datang. Kata, tak jauh sangat. Rupanya 2 jam setengah perjalanan. Saya sampai 10:30 pagi. Kes free tu, tak ada 1 sen saya ambil. Ramai peguam akan buat. Jadi maksudnya jangan anggap keadilan ni cuma untuk orang yang ada duit. Minyak tu apa semua. Memang pihak Biro Bantuan Guaman akan beri biasanya pada masa itulah, ini lebih kurang 27 tahun dulu. Bagilah 200 setengah. Cukup minyak ngatur dia okok tak cukup. Itu semua tak penting kan, sebab kita buat Biro Bantuan Guaman kan. Tapi yang lebih penting, saya tak sedar kata Sungai Besar tu punya dia. Lepas itu saya tak ambil dah Sungai Besar. Saya ambil lah belah sini. Kononnya tengok tempat sampai 10:30. Kena ambil tarikh lain untuk bicara pula. Kacau betul ya. Haji pernah ambil kes pro bono ni? Pernah. Jadi banyak juga lawyer-lawyer di luar sana yang mempunyai hati dan jiwa murni. Ramai. Okey, sebelum saya kena tegur, Haji kata lagi saya duk tanya akan jadi 3 jam. Okey Haji, ini pun dah terlepas daripada landasan dah. Line kita ini. Saya nak tanya Haji. Ya saya. Rumusan terakhir Haji tentang Apandi Ali yang cukup popular sangat-sangat sejak seminggu 2 ini. Dalam tajuk kita hari ini. Popular di atas sebab yang salah. Pendek katalah secara rumusan, daripada apa yang telah tertampil sejak seminggu 2 ni, saya percaya memang dari konsep kedaulatan undang-undang ada asas yang kukuh untuk pihak berkuasa kesemuanya membuka fail untuk buka siasatan dulu, kaji penghakiman, kes Mahkamah Tinggi dan juga penglibatan berkaitan rundingan dengan Jolo. Dan lihat kalau ada, teruskan dengan siasatan lanjut dan tindakan yang perlu berpandukan kepada keterangan yang ada di bawah kedaulatan undang-undang. Kita tidak boleh menutup mata kita kepada perkara yang besar kemungkinan boleh dikatakan jika ada bukti yang lengkap adalah salah guna kuasa perjawatanan sebagai peguam negara. Tak kisah siapa pun peguam negara. Jika Apandi Ali, Apandi Ali lah. Jika Tommy Thomas lah. Dan saya harap tidak berlaku dengan Tan Sri Idrus Harun, sebab dia adalah seorang yang saya percayai mematuhi konsep kedaulatan. Okey Haji, jangan sekian lagi. Ni tanya dulu, saya kena marah pula. Satu je soalan politik. Dalam kamus awak tak ada titik, tak ada nota. Saya duk sebut dah minggu depan. Last Ya ada titik, ya tak ada titik. Soalan politik Haji. Satu saja. Saya nak pendek dan padat. Hari ni berlaku demo. Okey, pas kononnya turun harga barang. Okey, hidup rakyat. Ini persoalan yang cukup banyak lah saya terima tadi.
Yang buat tu, yang berucap tu semua pemimpin, ada ahli parlimen PKR, ada ketua pemuda PKR. Okey, di hujungnya tu reformasi depa menjerit-jerit. Okey, ada seorang yang mempunyai, senang saya sebut, seorang pensyarah tanya saya. Ya. Yang buat demo tu mungkinlah daripada PKR ataupun daripada parti-parti pembangkang. Ya. Kan, secara logiknya. Kemudian yang dijemput untuk pergi buat demo berucap pun ahli parlimen Kapar pun ada, ketua pemuda PKR pun ada. Dalam yang sama mereka berkempen tentang reformasi. Tetapi pensyarah ni, kawan saya tanya ini, yang tak masuk di akalnya, yang tanda tangani MOU juga menyokong kerajaan Ismail Sabri pun parti yang sama ni juga, Anwar Ibrahim. Jadi dia kata, apa sebenarnya politik Malaysia ni? Kemudian kau demo untuk turun harga barang. Dalam masa satu sudut lagi, engkau menyokong supaya kerajaan ini dengan MOU-nya lah macam-macam. Apa pandangan Haji? Pertama sekali, bila MOU ditandatangani, MOU ditandatangani dengan kewujudan perkara pada masa itu. Okey. Tidak ada orang kasyaf nak tengok apa yang berlaku kemudian. Betul. Orang tak kasyaf untuk melihat ada masalah harga barang. Masalah kekurangan makanan dan sebagainya. Orang tak boleh nampak masa itu. Tapi konsepnya, MOU ditandatangani untuk menyatakan pada masa itu yang penting ni adalah tidak akan ada usul undi tak percaya. Dan segala undang-undang yang perlu di parlimen, yang perlu untuk kebaikan negara, undang-undang tau. Undang-undang ni berbeza daripada isu. Undang-undang yang perlu akan disokong. Okey. Dan perlu ada reformasi undang-undang berkaitan anti lompat parti dan sebagainya. Itu sebab kerajaan pun sedaya upaya cuba untuk luluskan anti lompat parti dan sebagainya. Tapi bila berbangkit isu kenaikan harga barang sebagainya, itu tanggungjawab pembangkang untuk bangkitkan di parlimen dan jika boleh dan jika perlu di tempat lain. Tak bermakna bila awak bangkitkan isu-isu lain yang tidak boleh dipikirkan pada masa MOU, maka awak adalah bodoh untuk menandatangani MOU pada masa itu. Itu salah. Okey. Itu salah. Dan mereka mesti bersifat pembangkang. Pembangkang bukan maksudnya saya tak bangkang langsung sebab MOU. MOU adalah untuk isu tersebut. Ya. Jadi ramai ahli politik lompat mengatakan MOU ditandatangani tapi sekarang awak bangkang. Bagi saya tak salah. Kalau isu itu tidak diambil penelitian oleh pihak kerajaan atas apa alasan sekalipun, maka mereka cuba bangkitkan di parlimen. Bila tak boleh bangkitkan di parlimen, mereka mengadakan penjelasan dan mereka bawa kepada demonstrasi, laporan dan sebagainya. There's nothing conflicting on that. Ya, sebagai suatu pihak pembangkang yang profesional sepatutnya, katanya 31 Julai, kalau awak imbangi sejak September 2021 sampai 31 Julai, kalau awak timbang segala isu yang berbangkit yang tidak masuk akal dibawa oleh kerajaan, adakah berbaloi untuk masih lagi sokong, maka buat keputusan pada 31 Julai Untuk batalkan. Sebab dah tamat pun, untuk tidak teruskan. Oh, Anwar Musa kata sampai pilihan raya? Itu Anwar Musa cakap. Oh, okey. Pilihan raya dikatakan di dalam MOU tu tidak awal daripada 31 Julai. So kalau tidak awal, 1 hari bulan Ogos adalah paling awal. Seperti mana Perikatan Nasional mendatangani di antara Muhyiddin Yassin dengan Ismail Sabri. Julai. Tidak lewat daripada akhir bulan Julai. So itu bukan isunya. Anwar Musa boleh cakap apa dia nak. Dia politikus yang menikus. Tapi hakikatnya adalah untuk pembangkang menentukan. Adakah segala isu bila ditimbangkan berbaloi ke nak teruskan dengan MOU? Kalau dia teruskan, kalau tak berbaloi, biar dia mati sebab nak mati, tak teruskan. Dan kemudian teruskan dengan pilihan raya. Atau sama-samalah kita secara jujur memohon darurat politik. Okey, dah. Tutup. Awak dah habis dah? Okey, nota. Okey. Ada titik dah. Okey, kenapa saya berasa saya cukup bertuah? Okey. Ada kawan-kawan saya lawyer pun banyak. Kadang-kadang mengeluh, "Oi, bagilah aku can sama." Dalam talk show saya ni, bukan soal bagi can, tapi soal kepuasan. Secara Tuan Haji jawab, ni bukan nak puji pun. Tak, tapi kadang-kadang kena puji juga. Walaupun kadang-kadang dia marah saya. Okey? Kepuasan tu, penjelasan Tuan Haji kepada saya, kepada semua orang cukup
puas kita dengar dengan kupasan yang berseluruh untuk kita mudah faham. Kupasan untuk orang yang rasa dia bijak pandai, dia orang high end, elitis pun mudah faham, orang kampung pun mudah faham. Apapun kita mengucapkan terima kasih kepada Tuan Haji tiap-tiap minggu memberi ruang dan masa kepada kita mengupas segala tajuk-tajuk yang paling penting tentang perlembagaan dan perundangan negara. Yang betul kata betul, yang salah Tuan Haji akan kata salah. Yang mana boleh diperbaiki, perbaikilah. Bukannya kita menentang, mengkritik sembrono hanya untuk suka-suka. Tidak. Setiap yang dikritik dengan mengharap ada perubahan itu. Okey? Lagi sekali saya mengambil kesempatan ini bukan nak minta maaf kat Najib pun. Yang mana saya kritik, saya tetap kritik. Tetapi happy birthday pada Datuk Seri Najib Tun Razak, bekas Perdana Menteri Malaysia. Kepada Apandi Ali, selamat maju jaya. Yes. Kalau apa-apa yang ada selepas ini, akhir kalam daripada saya. Yang baik hanya datang daripada Allah Ta'ala. Yang jahil semestinya datang daripada saya dan kita semua. Mohon ampun dan maaf jikalau ada tersalah bahasa, terkasar kata yang mencuit, mengguris hati dan perasaan anda semua. InsyaAllah panjang umur, doakan kami sihat. InsyaAllah minggu depan kalau ada topik-topik yang panas, kita akan bersiaran lagi. Terima kasih kepada semua komentar yang tak putus-putus. Cuma hari ni saya seronok Haji. Oi, dah kata menutup dapat sikit je. Saya seronok hari ni. Hari ni semua komentar kita semua brilliant. Excellent. Dengan soalan, dengan pandangan cukup terbaik. Hari ni apa geng sebelah sana tengok bola quarter final FA Cup. Jadi depa geng-geng penjamun tak masuk hari ni. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.